أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya jawatan kuasa Masjid Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersua untuk kesekian kalinya pada pagi ini. Kita bertemu untuk kali pertama dalam tahun baru Masihi. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung dalam surah Asy-Syamsu, iaitu satu lagi surah Makkiyah. Oleh sebab tempoh hari kita telah tamat pada surah Al-Balad, maka pada pagi ini kita akan sambung dengan surah Asy-Syamsu, berkenaan dengan perbezaan akidah surah Al-Lail. Surah selepasnya berkenaan dengan perbezaan amalan. Adalah beberapa perkara lagi yang disebutkan dalam surah ini. Jadi pada bahagian pertama surah Asy-Syamsu ini kita akan baca dari ayat pertama sehingga ayat ke-10, berkenaan dengan pengislahan diri dan juga pengabaian dalam mengislahkan diri. Ya. Surah Asy-Syamsu dari ayat pertama sehingga ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Sadaqallahul Azim. Allah berfirman bermaksud ayat pertama, demi matahari dan sinar cahayanya pada waktu pagi. Ayat kedua, demi bulan yang apabila mengiringinya. Ayat ketiga, demi siang apabila semakin terang cahayanya. Ayat keempat, demi malam apabila menenggelamkan pula cahayanya.
Ayat kelima, demi langit serta apa yang terbina daripadanya, apa yang dibina olehnya, iaitu oleh Allah. Ayat ke-6, demi bumi dan apa yang dihamparkan olehnya. Ayat ke-7, demi jiwa serta dan penyempurnaan ciptaannya ataupun penciptaan jiwa tersebut. Ayat ke-8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua jalan, iaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ayat ke-9, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ayat ke-10, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Surah Asy-Syamsu. Ini satu lagi surah Makkiyah yang mengandungi 15 ayat. Dan setakat kita tengok dalam surah demi surah dalam juzuk ke-30 ini, dari surah An-Naba sehingga surah Asy-Syamsu, kita belum lagi melewati surah-surah Madaniyah, ya. Oleh sebab surah-surah Madaniyah hanya ada 3 surah saja dalam juzuk ke-30 ini. Kata Fadilatul Syekh, surah ini dinamakan dengan surah Asy-Syamsu kerana temanya matahari, ya. Kerana temanya matahari, dan disebabkan oleh pada permulaan surah ini Allah bersumpah dengan matahari yang terang yang menyinari seluruh alam. Dari itu kalau kita tengok tema matahari ini, Allah sebut dari ayat pertama sehingga ayat keempat khususnya, ya, semuanya berkaitan dengan matahari. Lalu kaitan surah ini dengan surah sebelumnya, kata Fadilatul Syekh lagi, surah ini mempunyai kaitan dengan surah sebelumnya. Al-alaqatu baina hadhihi surah was surati sabiqah, sekurang-kurangnya terbahagi kepada dua aspek ataupun dua kaitan. Pertama, Allah mengakhiri surah Al-Balad dengan menjelaskan tanda-tanda Ashabul Maimanah dan Ashabul Mash'amah. Manakala iaitu Ashabul Maimanah merujuk kepada golongan kanan, manakala Ashabul Mash'amah merujuk kepada golongan kiri atau golongan yang kufur kepada Allah. Manakala dalam surah ini, iaitu surah Asy-Syamsu, Allah sebut dalam ayat ke-9 dan ayat ke-10, qad aflaha man zakkaha, iaitu merujuk kepada golongan kanan, wa qad khaba man dassaha, iaitu merujuk kepada golongan kiri. Manakala yang kedua, Allah menjelaskan pada akhir surah Al-Balad balasan atau kesudahan orang kafir pada hari akhirat kelak, iaitu neraka. Pada akhir surah ini pula Allah menyebutkan balasan terhadap segolongan orang kafir di dunia lagi, iaitu kebinasaan. Surah sebelumnya diakhiri dengan menyebut sedikit sebanyak keadaan orang kafir pada hari akhirat, dan dalam surah ini pula diakhiri dengan keadaan mereka di dunia, ya, al-azab al-akbar, ya, yang mana digambarkan bahawa orang kafir mereka ini akan berdepan dengan dua kebinasaan. Pertama, kebinasaan di dunia, kedua, kebinasaan di akhirat, ya. Dan surah Al-Balad ini juga secara khususnya Allah menyebut tentang wahadainahun najdain, iaitu telah kita bincangkan, ya, berkenaan dengan tafsiran ayat ini, bagaimana Allah menyebut dan kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan, ya, jalan sukar, ya, sama ada dalam melakukan kebaikan, atau jalan sukar sama ada dalam melakukan perkara yang tidak baik. Nak buat baik pun sebenarnya susah, nak buat tidak baik pun sebenarnya susah. Wahadainahun najdain itu kita baca dalam surah Al-Balad, dan sebab itu disebut An-Najdain, yang berasal daripada perkataan An-Najd, ya, yang bermaksud satu perbuatan yang sukar, ya. Seumpama nak buat baik kita ambil dalam konteks amal ibadah, sebenarnya sukar, ya, untuk kita bangun daripada tidur, ya, keluar daripada selimut, ya, bangkit daripada katil, lebih-lebih lagi jika cuaca di luar sana sejuk, kita pula tidur dalam aircon, tiba-tiba kita bangun, kita bangkit, ya, untuk mendirikan solat subuh.
Maka susah nak buat baik ni, ya, dalam konteks amal ibadat. Begitu juga susah nak buat tidak baik, ya. Kalau nak mencuri ke, nak merompak ke, ya, kena tengok masa juga. Bukannya boleh mencuri pada siang hari, lebih baik mencuri pada malam hari sebagai contoh, ya. Dan kena tengok kanan kiri, kok ada jiran tengok ke, kok ada polis tengok ke, ya. Maknanya susah nak buat baik, susah nak buat tidak baik pun susah, ya. Baik mencuri ke, baik merompak ke, baik rasuah ke, sama saja, ya. Susah semuanya. Tinggal lagi pilihlah nak susah yang mana. Kita nak susah buat baik ke, kita nak susah buat tidak baik. Sebab itulah pernah satu ketika Umar Khattab radhiyallahu anhu apabila melewati satu gereja, lalu beliau melihat seorang pederi sedang melakukan amal ibadat. Kemudian Umar menangis, sehingga ditanyakan, limadha tabki ya Amirul Mukminin, mengapa kamu menangis wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan bahawa ketika itu dia menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah dalam tempoh kepimpinan beliau sebagai khalifah. Apabila aku melihat, dijawab oleh Umar, apabila aku melihat pederi itu beramal ibadat mengikut ritual agamanya tersendiri, lalu aku teringatkan kepada ayat amilatun nasibah tasla narun hamiyah, iaitu yang bermaksud bahawa ayat ini telah pun kita baca sebelum daripada ini, berkenaan dengan bagaimana amilatun nasibah, nak buat amal ibadat ni bukan senang, memerlukan kepada mujahadatun nafs, ya, dan sebagainya berkaitan. Tetapi aku menangis disebabkan oleh tasla naran hamiyah, ya, kerana amal ibadat yang dilakukannya tersebut akhir sekali akan menyebabkannya dibakar dalam api neraka Allah wal-'iyadzu billah min zalik. Sebab apa? Amal ibadat yang dilakukan tidak selari dengan hukum hakam syarak, yang tidak patuh syariah, ya. Sebab itu agama datang kepada kita adalah untuk melakukan amal ibadat yang betul, ya. Nak berniagalah dengan betul, nak cari rezeki, carilah rezeki dengan betul, nak beramal ibadat pun sama, beramal ibadatlah dengan betul, ya. Kerana nak melakukan amal ibadat itu pun dah susah, tiba-tiba amal ibadat itu wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Kalau kita baca pada akhir surah Al-Kahfi itu, ya, bagaimana digambarkan ada manusia beranggapan bahawa dia sudah melakukan segala-galanya, tetapi apabila tidak patuh syariah, tidak mengikut acuan yang dianjurkan dalam hukum hakam syarak, maka tertolak, walaupun dia cari rezeki untuk anak isteri dan sebagainya berkaitan. Baik, seterusnya selanjutnya isi perbincangan surah secara umum. Surah ini berkisah tentang dua perbahasan utama, kata Syekh. Pertama, Allah bersumpah dengan ciptaan alam ini yang hebat, sama ada di alam maya atau di bumi, dan perantara untuk memikirkan kehebatan ini adalah jiwa manusia sendiri. Wa nafsin, ya, jiwa manusia inilah yang menentukan bagaimana dia melihat alam ini terjadi, alam ini tercipta. Dia melihat kebesaran Allah ataupun dia memperlekeh Allah, ya. Dia bergantung kepada jiwa itu sendiri. How do we see things determine what we get. Bagaimana kita melihat sesuatu menentukan bagaimana kita mendapat sesuatu. Kita tengok dengan mata lebah ke, ataupun kita tengok dengan mata lalat. Manusia memainkan peranan penting oleh sebab demikian dalam pembersihan jiwa, ya. Sebab itu kalau kita tengok amalan ahli sufi, ya, mereka ini sangat menekankan aspek pembersihan jiwa, kerana hati yang baik ini, ya, jiwa ini padanya ada jiwa, roh, hati ini benda-benda metafizik, ya, benda-benda berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai unsur metafizik yang digambarkan sebagai pentingnya, kerana ia boleh menentukan baik buruk bagaimana untuk kita memberikan reaksi. Sehingga itulah digambarkan lagi bahawa
peranan penting dalam pembersihan jiwa dan membiasakannya dengan akhlak mulia supaya ia berjaya dan terselamat. Sekiranya manusia cuai dan membiarkan jiwanya dikotori, iaitu mengikut hawa nafsunya, maka dia akan rugi. Qad aflaha man zakkaha. Sebab itu orang yang berusaha keras untuk sentiasa jiwanya berada dalam keadaan bersih, sentiasa kembali kepada fitrah, maka dia akan beruntung. Sebaliknya jika dia membiarkan jiwanya berada dalam keadaan kotor, tidak dibersihkan, maka seseorang manusia itu waqad khaba man dassaha, dia akan berada dalam kerugian. Baik. Kalau kita tengok tafsiran dan ulasan, yang kedua sebelum itu, Allah menampilkan contoh dalam hal ini dengan kaum Samud. Ini kita tak baca lagi dalam ayat yang berikutnya, iaitu kaum yang membiarkan jiwa mereka kotor, mereka dengan melakukan segala perkara mengikut hawa nafsu mereka, akhirnya mereka dihukum oleh Allah dan mereka dihukum bahkan di dunia ini lagi. Ini kisah nantilah kita akan tengok. Dan sebagai kesimpulan, surah ini bertujuan memberi motivasi kepada manusia dalam kesungguhan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan memberi peringatan supaya manusia tidak melakukan maksiat kepada Allah dan cepat-cepat kembali apabila manusia tersalah jalan ataupun terkhilaf ataupun tersilap. Baik, bahagian pertama iaitu berkenaan dengan pengislahan diri dan pengabaian dalam pengislahan diri. Tafsir dan ulasan, kita tengok dari satu ayat ke satu ayat. Kata Fadilatul Syekh, Allah bersumpah pada permulaan surah ini dengan 7 perkara. Ada 7 perkara. Pertama adalah, kalau kita tengok dalam ayat wasyamsi waduhaha, kemudian wal qamari, kemudian wan nahari, kemudian wal laili, kemudian was samai, kemudian wal ardi. Ada 1 2 3 4 5 6 7 yang dijadikan sebagai alat sumpah oleh Allah. Yang mana kalau kita tengok konsep sumpah ni telah dibincangkan banyak kali sebelum daripada ini, kerana sebelum kita sampai kepada surah Asy-Syamsu, Asy-Syamsu ini sendiri pun telah banyak ayat-ayat sumpah yang Allah sebut, bermula daripada surah An-Naba ke surah Al-Balad. Terlalu banyak perkataan sumpah, qasam dan jawabul qasam. Konsepnya tu terlalu banyak Allah beri contoh, dan terlalu banyak juga kita berikan konsep, supaya di sini dapat kita lihat ini satu lagi konsep qasam dan jawabul qasam yang disebut oleh Allah, dan di mana sepatutnya kita memberikan perhatian berkenaan dengan qasam dan jawabul qasam itu sendiri. Baik, wasyamsi waduhaha, yang bermaksud demi matahari dan demi cahaya ataupun sinar cahaya pada waktu pagi. Kata Fadilatul Syekh, Allah bersumpah dengan matahari yang terang benderang cahayanya, sama ada ketika ia terbenam atau ketika ia terbit, oleh sebab matahari adalah ciptaan Allah, yang salah satu daripada ciptaan Allah yang hebat, yang mana dia bersumpah dengan cahaya matahari ini termasuk sekali dispesifikkan pada waktu duha, dispesifikkan sekali pada waktu duha. Dan kita sebut salah satu daripada bukti salah satu ciptaan Allah yang hebat iaitu matahari ini, sehingga ada manusia menyembah matahari. Ada manusia menyembah matahari, sembah matahari, sembah pokok. Nampak besar sikit pokok, nampak istimewa sikit pokok, pergi sembah. Nampak matahari ini hebat sikit, pergi sembah. Ada segelintir manusia berada dalam situasi tersebut. Maka Asy-Syamsi, bagaimana kita maklum, bermaksud matahari, waduhaha, dan waktu duha. Waktu duha ni sebenarnya waduhaha ini terbagi kepada 2 tafsiran, tetapi tafsiran yang masyhur, yang sebagaimana kita maklum, waktu duha ialah waktu yang apabila matahari terbit, yang mana menampakkan semua apa yang ada di depan kita, apa yang boleh mata melihat. Kemudian cahayanya tidaklah terlalu terik, iaitu tidaklah sampai ke waktu tengah hari. Waktu duha sebagaimana yang kita faham itu,
Itu waktu duha. Walaupun ada tafsiran lain yang menyebut bahawa waktu duha ini adalah bermaksud selagi mana dan selama mana matahari itu ada di tempat kita, itu juga digambarkan sebagai waktu duha. Tapi yang diterima pakat adalah waktu duha, sebagaimana yang kita faham itu, dan sebagaimana tafsiran yang pertama yang disebutkan itu. Dan sudah tentu waktu duha ini ada kelebihan-kelebihannya, ya. Dan Allah bersumpah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian Allah juga bersumpah dengan bulan, ya, idza talaha, apabila mengiringinya, ya. Mengiringinya adalah dalam maksud bahawa bulan ini digambarkan sebagai mengiringi ataupun menurut di belakang, ya, digambarkan sedemikian. Sebenarnya mengiringi ini, idza talaha ini diterjemahkan ataupun dimaksudkan sebagai bulan ini mengambil cahayanya daripada cahaya matahari. Ataupun dalam bahasa lain, bulan ini sebenarnya tidak ada cahaya, tetapi jika kita lihat cahaya bulan, ia sebenarnya adalah pantulan daripada cahaya matahari. Maka itu disebutkan wal qamari idza talaha, ya. Dan matahari berjalan di orbitnya sendiri, ada landasannya sendiri. Bulan juga ada landasannya sendiri. Dan begitulah Allah menjaganya sehingga kedua-duanya tidak pernah bertembung satu dengan yang lain. Matahari ada landasan dia, bulan ada landasan dia. Matahari ada waktu dia, bulan ada waktu dia, dan tidak bertembung. Tinggal lagi mereka ini akan bertembung ataupun digambarkan berlaku hari kiamat. Maka matahari dan bulan ini digambarkan bertembung apabila matahari ini keluar daripada landasannya, iaitu bila matahari terbit daripada barat. Sekarang matahari terbit dari timur, ya, dari timur ke barat. Apabila hari akhirat tiba, matahari terbit dari barat ke timur. Maka ini digambarkan sebagai lari daripada landasan asal yang menyebabkan akhir sekali hancur lebur, ya, matahari dan bulan berlaku pertembungan, dan ketika itu tibalah hari kiamat, dan dunia yang kita diami ini pun hancur lebur, ya. Tidak ada apa-apa lagi yang tinggal, ya, melainkan selepas itu kita akan beralih ke alam akhirat pula, ya. Dan kehebatan ciptaan Allah ini, kata lagi Fadilatul Syekh, sehingga kedua-duanya tidak bertembung walau apa jua yang berlaku di luar sana, ya. Walau apa jua yang berlaku di luar sana, kedua-duanya tidak bertembung. Akhir sekali bila kita seimbangkan ataupun bandingkan dengan manusia, manusia buat jalan pun satu jalan juga, one way. Bahkan satu jalan tu 3-4 lorong. Ada 5 lorong, 3-4 lorong lah, ya. Kalau di negara luar sampai ke 5 lorong one way, tapi ada banyak lorong, ya, 3-4 lorong, kadang-kadang ada 5 lorong. Tapi kita baca berita, ada juga pertembungan berlaku, walaupun di lorong, walaupun di jalan sama, walaupun one way saja, ya, kerana kecuaian manusia. Nak kata bahawa kehebatan manusia bina jalan, walaupun satu hala, walaupun banyak lorong, tapi accident juga, berbanding dengan kehebatan ciptaan Allah. Buat satu jalan, ya, buat satu lorong, kita kata buat satu hala, buat satu jalan, buat satu hala, tapi tak bertemu. Dan matahari dan bulan ni lagi besar lah daripada kenderaan manusia yang berjalan di atas jalan, tapi tidak bertemu, ya. Jadi ini menggambarkan bahawa hebatnya ciptaan Allah berbanding ciptaan manusia, ya. Baik. Wal qamari idza talaha. Tala yatlu tilawah. Tala yatlu tilawah, maksudnya ikut. Tilawah asal daripada kata inilah, tala yatlu tilawah. Macam kita tilawatul Quran, maknanya kita baca Quran, kita ikut dari satu ayat ke satu ayat. Macam tadilah, ya, kita baca dari satu ayat wasyamsi waduhaha. Itu maksud tala, ya. Baik. Jadi bulan ni ikut matahari, ikut apa yang Allah tentukan, ya. Dan dia tak pernah seleweng daripada yang dia kena ikut. Dia tak pernah seleweng. Baik. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ayat ketiga dan ayat keempat. Dan demi siang apabila semakin terang cahayanya, dan demi malam apabila menenggelamkan cahayanya. Kata lagi Fadilatul Syekh,
Allah bersumpah dengan siang apabila terang cahaya matahari dan menampakkan segala-galanya. Lalu siang hari dianggap sempurna apabila kelihatan matahari. Wan nahar, demi siang. An-nahar ni maksudnya siang. Idza jallaha, apabila menzahirkan kesiangannya ataupun keadaannya. Jallaha ini, ha itu dhamir ya'udu ila asy-syams, ya, iaitu kata ganti nama kembali kepada matahari. Kalau kita tengok dalam bahasa klasik Arab, tajalla al-mar'ah, ya, maknanya seseorang perempuan menzahirkan kecantikannya kepada suami dia. Tajalla al-mar'ah ataupun tajalla az-zaujah, ya, maknanya menzahirkan kecantikannya. Sebab itu bila matahari ni dia terik elok, kita nampak cantik kan pemandangan itu. Tapi bila satu-satu hari itu cuaca mendung, jadi kita nampak kusam keadaannya. Jadi bila matahari terik, kita nampak cantik keadaannya. Ini digambarkan sebagai jallaha. Jadi masih lagi kembali kepada matahari, ya, fungsi matahari itu sendiri. Sudah tentu banyak fungsi matahari, tapi ini salah satu daripada aspek yang kita fokuskan. Selanjutnya wal laili idza yaghshaha, dan Allah bersumpah lagi dengan malam apabila matahari diliputi dan dibaluti cahayanya dengan kegelapan, maka hilanglah sinar dan terbenamlah matahari. Apabila ia berlaku gelaplah separuh bumi dan matahari terbit di separuh yang lain. Pertukaran dan perubahan ini merupakan satu penafian terhadap golongan musyrikin yang mempertuhan bintang-bintang termasuk matahari dan bulan, dan golongan menyembah berhala yang menyatakan sesungguhnya alam ini terdapat dua Tuhan, iaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Oleh sebab Tuhan sebenarnya tidak hilang dan tidak tertukar keadaannya, ya, untuk menafikan ada daripada kata-kata daripada golongan musyrikin. Ataupun sebab itu kita sebut tadi surah Asy-Syams ini berkaitan dengan perbezaan akidah, ya, mereka menggambarkan bahawa terdapat di sana ada dua Tuhan. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Sebab itu dalam satu ayat Allah sebut jika ada dua Tuhan, jika ada Tuhan lain illallah selain daripada Allah, la fasadata, maka akan hancur leburlah, ya, bumi ini ataupun planet ini ataupun dunia ini, ya, kerana sudah tentu ada kecenderungannya tersendiri, ya. Ayat ini juga kita baca dalam, kalau kita baca kitab tauhid, ya, sudah tentu ayat ini kita akan baca yang berkenaan dengan perbezaan akidah antara kita orang Islam dengan orang yang mensyirikkan Allah. Selanjutnya wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menenggelamkan cahayanya, ya. Maknanya di sini juga dalam maksud yang lain, kehebatan matahari dalam mengeluarkan cahayanya itu, ya, akhir sekali ia dalam keputusan Allah. Bila malam tiba, tak nampaklah hebatnya matahari, ya, nampak hebat bulan pula. Bila siang hari tiba, nampak hebat matahari. Jadi begitulah, ya, apa yang digambarkan sebagai perubahan dari satu alam, dari satu masa ke satu masa. Dan digambarkan oleh Syekh Utsaimin bahawa ini adalah sebagai salah satu contoh bagaimana perubahan yang berlaku dalam diri manusia pun sama, ya, iaitulah kita ini ada masa kita berada di atas, ada masa kita berada di bawah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitu juga dengan matahari dan bulan, ya, siang hari sekejap ni nampak hebat matahari, tapi tengah malam nanti tak nampak hebat matahari. Begitu juga dengan manusia. Syekh Utsaimin menyebut bahawa dalam kehidupan manusia pun sama, ketika berada di atas, ketika berada di bawah, dan begitulah bersilih ganti. Dia tidak selama-lamanya berada di atas, dan dia tidak selama-lamanya berada di bawah, ya. Allah jadikan, ya, keadaannya begitu. Baik. Was-samaa'i wama banaha, dan demi bumi, wama banaha, dan apa yang diciptakan daripada bumi itu, apa yang dibina daripada bumi itu. As-sama' ni terbahagi pada 3 tafsiran. Pertama, as-sama' ini digambarkan sebagai langit,
langit yang seolah-olah tidak ada penghujung. Kita digambarkan langit ni ada 7 lapis, ya. As-samawatis sab'a, as-samawatis sab'a, langit ada 7 lapis. Tetapi ada ahli tafsir Al-Quran menggambarkan bahawa apabila disebut as-sama', langit yang tidak digambarkan berapa lapis sebenarnya, boleh jadi betul-betul 7, boleh jadi lebih daripada 7. Itu beyond our knowledge, ataupun maknanya adalah digambarkan oleh ahli ulama tafsir yang menyebut bahawa tidak semestinya langit ada 7 lapis, boleh jadi betul-betul 7, boleh jadi lebih. Sebenarnya nak menggambarkan bahawa kehebatan ciptaan Allah, ya. Dan satu lagi langit yang digambarkan sebagai langit dunia, ya, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-sama'ad dunya. As-sama'ad dunya ni maknanya langit dunia, langit yang setakat mata boleh lihat dengan apa sebut, teleskop ke, yang kita boleh guna pakai alat tu, tengok setakat sejauh mata mana, itu langit dunia, ya. Dan langit ni kadang-kadang disebut as-samawatus sab'a, langit 7, maknanya 7 lapis langit. Kadang-kadang disebut as-sama', dan bila disebut as-sama', ada ahli tafsir Al-Quran menyebut bahawa ia boleh jadi betul-betul 7 dan boleh jadi lebih daripada 7, ya. Baik. Wama banaha, dan apa yang terbina daripadanya, iaitu bila disebut bana ni maknanya bina. Bila kita sebut bina, asalnya daripada tak ada, ya, asalnya daripada tak ada kepada ada. Jadi langit ni Allah bina. Siapa bina langit? Allah, ya. Siapa bina langit? Allah. Dan dalam ayat kelima ni tidak disebut wasama'i waman banaha, dan demi langit dan siapa yang membina langit tersebut, bukan. Tapi disebut wama banaha, dan apa yang terbina daripada langit itu. Ma itu adalah dalam bahasa Arab disebut sebagai ma masdariyah, yang menggambarkan ketakjuban, ya, yang menggambarkan kekaguman. Ini kaedah orang Arab cakap. Ma itu ma masdariyah. Macam kita tengok besar pokok ni, ma akbar asy-syajarah, ataupun cantiknya pokok, ma ajmal asy-syajarah, ya. Orang kita tak sebut begitu. Kita sebut besar. Tu agaknya sama dengan ma masdariyah berkali, ya. Jadi wasama'i wama banaha, dan yang dibina langit yang tergantung di atas sana ini nak menggambarkan ketakjuban ataupun kegaguman ciptaan Allah. Kenapa sebut langit? Kita kena ingat, latar belakang masyarakat. Ayat Al-Quran ini turun sekarang ini untuk seluruh manusia, tapi latar belakang masyarakat, kita kena ingat bahawa Nabi SAW datang daripada bangsa Arab, ya. Dan bangsa Arab yang mana mereka menjadikan langit ini sebagai penunjuk jalan, ataupun bila mana mereka nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mereka mendongak ke langit kerana membaca bahawa bintang-bintang itu yang dijadikan sebagai penunjuk jalan, yang dijadikan sebagai arah tuju. Kita sekarang ni tidak dah, kita guna Google Maps, kita guna Waze, ya. Kita tak pandai dah pun nak baca ni di langit ni, ini maknanya arah timur, ini maknanya arah selatan. Kita tak pandai dah. Ya, mungkin ada segelintir daripada kita yang pandai, tapi maknanya di sini adalah sekarang ni kita guna teknologi apa yang ada lah, ya. Jadi bila disebut langit, nak suruh datang kagum, datang takjub dalam diri masyarakat Arab bahawa langit yang kamu tengok sebagai penunjuk arah jalan ini, siapa yang buat? Siapa yang gantung? Siapa yang bina? Allah. Dan langit tu tak ada tiang walau satu pun, bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa satu tiang ada, tiba-tiba tergantung elok di luar sana, dan tak pernah jatuh pun, tak pernah runtuh pun, tak pernah crack pun. Berbanding dengan binaan manusia. Manusia bina dinding, manusia bina atap, manusia bina rumah, mesti ada dinding, mesti ada tiang, ya. Bila buat binaan mesti ada atap, bila ada atap mesti ada tiang. Jika tak ada tiang, mestilah runtuh, mestilah tak tergantung, ya, atap tersebut. Ini asas dalam pembinaan, ya. Itu pun bila manusia buat tiang, bila manusia buat atap, ya,
runtuh ataupun crack ataupun macam-macam berlaku. Kita tengok kadang-kadang ia berlaku dalam projek rumah, kadang-kadang ia berlaku dalam projek stadium, pernah berlaku di tempat kita, stadium runtuh. Jadi ini nak menggambarkan hebatnya binaan Allah berbanding binaan manusia. Langit yang berada di atas sana tak pernah crack, tak pernah jatuh. Ada tidak kamu tengok walau satu tiang pun yang menyokong struktur binaan langit? Jawapannya tidak ada. Jawapannya tidak ada. Sebab itulah dalam aspek mendongak ke langit ini, Nabi SAW sebagai seorang manusia biasa juga, walaupun maksum, tapi ada masa dan ketika gembira, sedih, sebagainya berkaitan. Adalah ketika dan masa Nabi SAW berada dalam keadaan stres, berada dalam keadaan depres, kerana cabaran dakwah cukup hebat, sehingga sampai satu tahap diancam bunuh. Kita beragama Islam dalam masyarakat majmuk, kita mengajak orang untuk kembali pada agama, mentauhidkan Allah, asalnya tak sampai lagi kepada satu tahap, diancam bunuh, tidak sampai ke tahap itu. Paling tidak pun maknanya adalah, kalau orang kata sikit sebanyak itu biasalah, maknanya kata-kata je oleh lidah yang tidak bertulang. Tetapi Nabi SAW ni sampai diancam bunuh. Jadi adalah masa dan ketika Nabi SAW berada dalam keadaan stres dan depres. Lalu apabila begitu, Nabi SAW akan mendongak ke langit, mendongak ke langit, lalu menyebut la haula wala quwwata illa billah, sambil mengurut sedikit janggut. Ini sunnah Nabi SAW. Ini boleh juga sebenarnya kita buat, walaupun kita berada dalam pelbagai sebab kita stres dan pelbagai sebab kita depres. Mungkin kerana kita kehilangan kerja, mungkin kerana kita kehilangan punca pendapatan, mungkin kerana macam-macam lah. Zaman sekarang ni, 2 tahun kebelakangan ini, macam-macam orang stres. Sebab-sebab stres itu macam-macam. Jadi antara benda yang boleh dibuat adalah, selain daripada kita berusaha sikit sebanyak benda yang kita lakukan itu, iaitulah dengan kita kembali kepada Allah juga, iaitu dengan, kalau kita nak ambil betul-betul sunnah Nabi SAW, iaitu dengan mengurut sedikit dagu kita, mengurut sedikit janggut kita, kemudian mendongak ke langit, lalu menyebut la haula wala quwwata illa billah. Kalau orang tak ada janggut, di mana nak ambil ittiba' sunnah tu? Buat-buat urut dagu lah, buat-buat urut dagu, dongak ke langit, sebut la haula wala quwwata illa billah, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Tak ada limitasi, sebut banyak kali pun boleh, tak ada masalah. Cuba buat ni. Antara benda yang kadang-kadang kita bila stres, bila depres, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi, kemudian pergi jumpa doktor tu, kemudian pergi jumpa doktor ni, doktor tu bagi preskripsi ubat tu, doktor ni bagi preskripsi ubat ni. Okey, tafadhal, tak ada masalah, tapi yang ni jangan tinggal lah. Yang ni pun buat juga. Ada satu lagi tambahan yang kita kena buat. Baik, ini sebagai contoh lah. Ala-ala sebut langit tadi, was-sama'i wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawaha. Mungkin kita habis dah ke ayat ke-7 lah pada pagi ni. Wal ardi, kerana ayat ke-7 ni sebenarnya adalah fokus kepada apa yang disebut dalam daripada ayat pertama sehingga ayat ke-7, Nanti kita akan terangkan kemudian. Wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan apa yang menjadi, yang dihamparkan padanya. Dia kata Fadilatul Syekh, apa dia ni maksudnya? Baik, maksudnya begini. Kata Fadilatul Syekh, Allah bersumpah demi langit dan bumi, was-sama'i wal ardi. Sebagaimana maksud ayat, iaitu Allah bersumpah dengan langit dan pembinaannya, apa yang terbina daripada langit ada pelbagai yang berada di langit, matahari, bulan, bintang, seolah-olah setiap bintang itu merupakan binaan yang menutupi langit, atau seperti kubah yang meliputi bumi dan segala isinya. Allah juga bersumpah dengan bumi, wal ardi, iaitu planet yang permukaannya terbentang luas, planet yang permukaannya terbentang luas. Yang mana planet ni banyak, di luar sana,
kita ada Pluto, Zora, Marikh, ya. Ada segelintir daripada manusia berusaha untuk tengok kemungkinan, ya, boleh tinggal di Marikh atau tidak. Ini menarik untuk diterokai. Tapi planet yang sesuai didalami oleh manusia adalah bumi, Al-Ard. Orang putih sebut Earth, kan? Earth. Orang Arab sebut Ard. Orang putih sebut Earth. Macam juga orang Arab sebut Qitun, orang putih sebut Cat. Sebenarnya tak banyak beza lah, ya. Baik. Jadi bila disebut Al-Ard, maknanya bumi, orang putih sebut Earth tadi. Wama wama tuhaha, dan dihamparkan, iaitu Allah jadikan bumi ni dibentangkan, dihamparkan, kemudian ada pelbagai aksesori dalamnya. Ada laut, ada darat, ada bukit bukau, permukaannya gunung ganam, permukaannya bukit bukau, permukaan rata, yang mana untuk manusia ambil manfaat dari permukaan bumi melalui tumbuh-tumbuhan serta apa yang ada daripada perut bumi. Maknanya Allah cipta bumi, Allah bagi laut, Allah bagi darat, Allah buat permukaan gunung ganam, bukit bukau, ada permukaan rata, kemudian ada yang tumbuh di atas bumi, kemudian ada yang jadi hasil dalam bumi untuk manusia hidup, ya, untuk manusia hidup. Wal ardi wa ma tahaha. Orang yang ini tak ada kaitan lah, tapi flat earther, ya, orang-orang yang beranggapan bahawa bumi ini rata, bumi ini leper, tidak sfera, dia jadikan salah satu rujukannya adalah ayat ke-6 surah Asy-Syamsu, wal ardi wa ma tahaha, ya. Begitu juga dengan orang yang bila kita tengok balik, contohnya Flat Earth Association, ya, di Amerika Syarikat juga menjadikan ayat ke-6 daripada surah Asy-Syamsu ini sebagai dalil untuk mengatakan bahawa bumi ini rata, bumi ini leper, tidak sfera sebagaimana yang diguna pakai oleh majoriti, oleh manusia. Jadi itu sampingan lah, tapi nak sebut bahawa wama tahaha ni kerana mereka memahami hamparan ni macam hampas tika, macam hampas jadah, ya. Jadi kan macam bentuknya segi empat begitu. Hakikatnya tidak. Ini gaya bahasa yang disebut oleh Al-Quran lah. Macam bila Allah sebut Allah istawa alal arsh, bersemayam di atas arsh. Apa maksudnya? Istawa ni kalau kita tafsir dari segi bahasa, duduk berselingkuh, macam kita duduk tahiyat tu, ya, itu istawa, ya. Bila Allah sebut Allah istawa alal arsh, beristiwa, bersemayam, kita baca terjemahan dalam bahasa Melayu, bersemayam atas arsh. Apa maksudnya? Adakah Allah berselingkuh? Laisa kamitslihi syai'un. Allah ni tidak sama dengan makhluk. Allah khalik, makhluk yang diciptakan ini dia tak sama dengan khalik, ya. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, laisa kamitslihi syai'un. Allah ni dia tidak sama dengan manusia. Cuma itu cara bahasa. Macam kita juga manusia, ada cara bahasa kita. Bila kita sebut muka orang, ada kita boleh gambarkan muka orang macam mana. Tapi bila kita sebut muka pintu, duduk dengan kuliah di muka pintu, kita boleh tengok mana ada muka di pintu tu. Ada muka tak di pintu? Di sliding door tak ada. Muka beranda tak ada juga muka. Tapi ini cara bahasa manusia. Dah faham, eh? Jadi sebab itulah bila Allah sebut Allah istawa ala arsh, yang istawa ataupun kita sebut dalam terjemahan bersemayam atas arsh. Istawa tu kalau kita faham dari segi bahasa, berselingkuh. Jadi begitu ke? Tidak. Cuma itu cara bahasa Allah. Macam cara bahasa manusia. Muka pintu, muka beranda, muka sungai. Bila kita pergi tengok, ada muka tidak? Tak ada. Tak ada muka. Jadi tak payah fikir panjang lah. Sebab itu kalau kita mengaji tauhid, disebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Banyak kita kena fikir ni pasal kejadian yang Allah ciptakan. Bukan kita kena banyak fikir tentang zat Allah. Allah ni dia macam mana? Ya, dia berdiri ke, dia duduk ke, dia istawa arsh, macam mana? Tak fikirlah benda-benda macam tu. Sebab kita fikir tentang kejadian Allah. Ya, bila Allah datangkan ujian banjir ni, kita fikir ni macam mana ni. Nah, kita kena tengok ni dalam teks dan konteks ayat Zuharul fasad fil barri wal bahr.
Ya, dan kita kena tengok Allah beri kepada kita bumi ni ada semua aksesori. Adalah tu benda yang kita orang kata sebut konsep sikit. Bila kita adjust sikit, dia lari. Adalah tu. Ni benda ni yang kita kena fikir. Sepatutnya begitu cara kita beragama dengan akal yang sejahtera. Baik, wal ardi wa ma taha. Ni ayat akhir, wa nafsi wa ma sawaha. Sebab apa ayat akhir pada pagi ni kita sikit sebanyak menghampiri waktu, sebab dari ayat pertama sehingga ayat ke-6 ada alif lam semuanya. Wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili was samai wal ardi. Tiba-tiba bukan wan nafsi tapi wan nafsi. Tiba-tiba tak ada alif lam. Maka ini digambarkan oleh ahli tafsir Al-Quran merujuk kepada inilah kemuncak sebenarnya Allah nak sebut nafs merujuk kepada jiwa. Ya, wa ma sawaha, dan orang yang mensuci dan yang menyempurnakan penciptaannya, jiwa. Dalam diri manusia ni ada nafs, dan di manusia ada nafs, ada qalb, ada ruh, ya, dan jiwa, dan apa yang menyempurnakan penciptaan jiwa, ya, iaitu wa ma sawaha ini kembali kepada fitrah. Jiwa diseimbangkan dengan fitrah. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum Allah sebut fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah sebut maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang mentauhidkan Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah telah tetapkan fitrah ke atas manusia, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Fitrah, ya, yang menyeimbangkan jiwa, ya, yang mana dalam konsep yang lebih luas adalah bagaimana dia ajar kepada kita pentingnya ada keseimbangan antara fizikal dengan metafizik. Fizik kita dengan metafizik. Fizik kita ni lah tubuh badan. Metafizik apa yang ada dalam diri tubuh badan. Digambarkan sebagai jiwa, di situ juga ada roh, di situ juga ada qalb. Mesti ada keseimbangan. Kerana jika berlebihan antara satu dengan yang lain, maka ia akan menyebabkan kebinasaan. Ya, wa nafsin wa ma sawaha. Sebagaimana dalam satu hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, kullu mauludun yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisanihi. Kama salil bahimati tuntajul bahimata hal tara fa hal tara min fahal tara fiha jada'a. Maksudnya adalah setiap yang lahir itu lahir atas fitrah. Lahirnya dalam keadaan fitrah. Mak ayah dia lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi, yang menyebabkan dia jadi Nasrani, yang menyebabkan dia jadi Majusi. Dan kesempurnaan ciptaan ini Allah menggambarkan seumpama kamu melihat binatang melahirkan anak, adakah padanya terdapat cacat celah? Jawapannya tidak ada. Manusia lah yang bila adjust sikit, tak kena sikit, habis. Ya, itu yang digambarkan sebagai wa nafsin wa ma sawaha. Dan idea keseimbangan ini sebenarnya ahli pemikir, ahli falsafah di kalangan manusia sentiasa mencari-cari idea keseimbangan ini. Sebab tu ada konsep kita baca, konsep yin yang, kan, konsep kemanusiaan, kebinatangan, tu keseimbangan tu, konsep kanan kiri, konsep baik buruk, keseimbangan tu, ya, keseimbangan. Tinggal lagi manusia ini sepatutnya menjadikan wahyu sebagai penentu al-haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Bukannya suara majoriti manusia. Apabila suara majoriti manusia, kerana manusia ni ada kecenderungan kepada hawa nafsu. Sebab itulah di dunia barat sana, kita, ini cerita lama, ya, kita dapat lihat di beberapa negara Eropah mereka telah legalize LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual, atas nama, atas gaya dan nama hak asasi manusia. Sebab itulah pada akhir sekali, macam mana sekalipun manusia ini diberikan kebebasan berakal, diberikan kebebasan berfikir, kena jadikan wahyu yang menentukan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Ya, kerana Allah menciptakan manusia ini ada manualnya, ya, bukannya tak ada manual. Macam kita, kalau kita beli telefon, ada manualnya, buku itu manual.
yang mana bila kita guna telefon tu tak ikut manual, itu yang jadi cram, jadi hang, jadi macam-macam. Tapi bila kita ikut manual, insya-Allah elok saja. Ya, baik saja. Baik. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi bila kita sebut tadi, bagaimana akhirnya ahli pemikir dan ahli falsafah di kalangan manusia pun mencari keseimbangan, dan keseimbangan itu yang menatijahkan pelbagai teori. Ini biasa, dan agama juga mengajar kepada kita tentang keseimbangan, ya, antara dunia dan akhirat. Dan kita sebut tadi sebelum kita berakhir ialah berkenaan dengan bagaimana keseimbangan ini penting, kerana jika terlalu ekstrim akan membinasakan antara satu dengan yang lain. Terlalu ekstrim dalam fizik kita, maka kita jadi lebih makan, kita jadi lebih itu, kita jadi lebih ini, ya. Sedangkan fizik kita memerlukan makan minum juga, tapi ada cara dia. Roh kita, jiwa kita, hati kita juga memerlukan makan minum juga, tapi ada cara dia. Sebab itu terlalu menumpukan kepada fizik pun tak boleh, terlalu menumpukan kepada roh, jiwa, hati pun tak boleh. Kena ada keseimbangan, ya. Kita dapat lihat pelbagai contoh di luar sana. Orang yang terlalu menumpukan kepada jiwa, roh, ya, apalagi hati, ya, mereka ni macam tak kisah dengan apa nak berlaku dalam dunia, nak hancur lebur lah, ya. Dan mereka ni pakai pun lusuh-lusuh, ya. Mereka ni maknanya kita tengok tak ada apa-apa lah, dan nak dikata macam the so-called zuhud. Tapi betulkah itu zuhud yang sebenarnya? Zuhud yang sebenarnya ialah apabila kamu meletakkan dunia di tangan, bukan dalam hati. Kamu kaya raya, tapi kamu meletakkan kaya raya kamu itu di tangan. Kamu catur di mana kekayaan kamu, kamu tak letak kekayaan kamu itu dalam hati. Kamu kaya raya, tapi dengan hasrat kamu lebih banyak menunaikan zakat. Itu zuhud. Ya, bukannya zuhud ni kita pakai kereta pun 3 kali exhaust tercabut baru sampai masjid, ataupun datang masjid pun pakaian tak basuh 2 minggu tentu. Ataupun pakai selipar pun tukar takir habis. Maknanya nak menggambarkan zuhud. Tidak, bukan. Ataupun orang yang terlalu menumpukan fisik berbanding roh pun sama juga, tak boleh. Ya, mesti ada keseimbangan. Sebab itu ada agamawan, ya, dalam amalan agama lain, bila jadi agamawan maka dia tak boleh menikah kahwin, sedangkan itu menafikan hak dia, hak asasi dia sebagai seorang manusia. Akhir sekali terjadi kes pencabulan kanak-kanak, macam-macam juga kita tengok banyak berlaku di negara Eropah, ya, dan sebagainya berkaitan. Jadi ini benda-benda yang kita kena seimbangkan. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan sebab itu disebutkan keseimbangan itu adalah jiwa ini diseimbangkan dengan fitrah. Ya, dan fitrah yang digambarkan tadi. Sebab itu dalam surah An-Nur Allah sebut nurun ala nur, ya, kerana jiwa itu adalah nur digambarkan, dan wahyu itu adalah nur, dan nurun ala nur, cahaya atas cahaya dalam surah An-Nur yang kita baca itu. Baik. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, anda nak kongsi doa yang diajak oleh Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini doa nak jadi kaya. Ya, nak menggambarkan bahawa kena ada keseimbangan dunia akhirat, kena ada keseimbangan fizik dan metafizik, ya. Kita lihat dalam Islam pun tidak menafikan perkara sebegini, sehingga itu kita dapat lihat Abdurrahman bin Auf atau di Mekah, Anas bin Malik atau di Madinah. Jadi antara doa yang Nabi SAW ajak adalah Allahumma akthir mali wa waladi wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Dan doa ini Anas baca dengan izin Allah, dia jadi kaya raya, dia ramai anak pinak, dan kebun kurmanya menjadi di Madinah, tumbuh rapat-rapat, rasa manis-manis. Ya, mari kita baca doa ni sebelum kita berakhir ramai-ramai sekejap, ya. Ni doa ni nak suruh jadi kaya, doa ni nak suruh anak pinak ramai, generasi ramai, keturunan ramai. Doa ni nak suruh supaya kehidupan kita ni panjang, di umur kita ni panjang atas ketaatan kepada Allah. Doa ni juga supaya segala amal ibadat kita buat ni memang menepati piawaian syariah, patuh syariah compliance. Dan doa ini juga berkaitan dengan kita minta ampun daripada Allah terhadap segala dosa, salah silap dan maksiat yang kita
lakukan. Ini doa yang warid daripada Nabi SAW kepada anak. Mari kita baca ramai sekejap, semua kita berhenti insya-Allah. Allahumma akthir, maksudnya perbanyakkan. Kathir, akthir, ya, perbanyakkan. Sekali lagi, Allahumma akthir mali wa waladi wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Sekali lagi, Allahumma akthir mali wa waladi wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Amin ya rabbal alamin. Baca, hafal, amal, sebar. Ya, boleh satu doa pagi ni. Ya, selain la haula wala quwata illa billah tadi, dan selain beberapa perkara yang dikongsikan tadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itulah pada pagi ini kita tak sempat nak habis setakat X10. Kita sebenarnya dah melewati 7 minit lebih kurang. Kalau kita kena berhenti pada pukul 7.30, tapi tak apalah, insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung lagi. Mungkin kita baca sekali lagi ayat ke-7, kemudian kita heret sampai ayat ke-10 dan mungkin masuk ke bahagian berikutnya insya-Allah. Moga-moga apa disampaikan pada pagi ini boleh memberi manfaat kepada kita semua. Apa baik kita ambil sebagai pelajaran, apa yang tidak baik kita ambil sebagai sempadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.